Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 4 sekalian? InsyaAllah untuk video pelajaran sirah pada hari ini kita akan kupas tajuk perang. Di dalam bahasa Arab ada dua kalimah, ada dua perkataan yang membawa masuk perang. Yang pertama ghazwah, yang kedua sariyah. Perbezaan antara keduanya, ghazwah membawa maksud perang yang dihadiri sekali oleh Rasulullah SAW, dan sariyah ialah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah utus para sahabat untuk pergi berperang, tapi Rasulullah tidak ikut serta sekali. Dan diriwayatkan ghazwah yang telah disertai oleh Rasulullah SAW ada lebih kurang 26 ataupun 27 kali. Kalau sariyah ada lebih kurang 38 kali sariyah. Ghazwah Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah, iaitu pada bulan Syawal, 7 ataupun 15 Syawal, dan kalau ikut tarikh Masihinya 23 Januari 625 Masihi. Perang Uhud berlaku atas banyak sebab. Antaranya ancaman dari segi ekonomi musyrikin Quraisy. Sebab tahun yang sebelumnya, tahun kedua Hijrah, telah berlaku Perang Badar. Perang Badar itu pun asalnya berlaku sebab orang-orang muslimin mahu menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan daripada Syam, kerana mereka mahu merampas barang dagangan tersebut sebagai ganti kepada harta ataupun barang mereka yang tinggal di Mekah semasa mereka berhijrah ke Yathrib atau Madinah. Dan sebelum di antara perang Badar dengan perang Uhud itu berlaku satu sariyah Zaid bin Harithah, di mana Zaid bin Harithah juga telah menyekat kafilah dagangan Safwan bin Umayyah daripada musyrikin Quraisy Mekah. Dia telah menyekat dan dia merampas harta dagangan mereka. Sama juga macam yang perang Badar tu, dia ambil harta dagangan tu sebagai ganti kepada harta mereka yang mereka tinggalkan di Mekah yang telah diambil oleh musyrikin Quraisy untuk dijadikan harta milik mereka sendiri ataupun sebagai barang dagangan. Dan sebab yang kedua, sebab ancaman kepada agama. Sebab musyrikin Mekah dapati agama Islam berkembang begitu pesat ataupun mendapat begitu ramai penganut di Yathrib. Kalau dibiarkan lebih lama, nanti akan semakin ramai orang yang menganut Islam. Yang kedua, ancaman dari segi politik. Bila Rasulullah telah berjaya berhijrah ke Yathrib, ke Madinah, dan mendirikan sebuah negara Islam di sana, jika tidak disekat lebih awal, negara Islam ini akan mempengaruhi negara-negara yang berjiran dengannya untuk memeluk Islam juga. Ini satu ancaman kepada musyrikin Quraisy. Dan satu lagi mungkin dari segi maruah, kerana peperangan Badar itu, dalam peperangan Badar orang musyrikin telah kalah kepada tentera Islam walaupun bilangan mereka lebih banyak daripada tentera Islam. Dan dari segi kekuatan tenteranya, senjata mereka lebih lengkap lagi berbanding dengan orang Islam. Jadi bila mereka kalah dalam perang Badar itu satu yang kekalahan yang sangat memalukan bagi mereka. Sehingga bila mereka pulang daripada Badar balik ke Mekah, mereka melarang orang-orang musyrikin Quraisy untuk meratap ataupun sedih di atas kematian rakan-rakan kawan-kawan mereka yang telah mati dalam peperangan Badar. Mereka tidak benarkan mereka meratap kesedihan, dan juga mereka tidak membenarkan orang musyrikin menebus tawanan yang telah ditawan oleh orang Islam. Menebus, contohnya bayar sebagai ganti untuk dapat balik tawanan tersebut. Mereka tidak benarkan sebab maruah mereka telah tercalar bila mereka kalah dalam peperangan Badar. Dan sebenarnya juga antara perang Badar dengan perang Uhud itu juga berlaku satu lagi perang, namanya perang Suwaik. Dalam perang Suwaik ni
Kalau Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan, Perang Suwaik ni berlaku pada bulan Zulhijjah tahun yang sama, tahun kedua Hijrah. Kenapa berlaku Perang Suwaik? Sebab Abu Sufyan waktu tu dah masih lagi rasa geram, masih lagi rasa sakit hati pasal Perang Badar dengan Zulhijjah ni tak jauh kan. Hati dia masih rasa terbakar lagi, masih rasa sakit hati sangat dengan kekalahan dalam Perang Badar. So dia hantar tentera untuk cuba menyerang umat Islam di Madinah. Dan mereka sampai di pinggir Madinah tu, mereka menetap di rumah salah seorang daripada Yahudi Bani Nadir Madinah. Bila menetap di situ, mereka hantar, Abu Sufyan ni hantar seorang wakil untuk meninjau keadaan di Madinah. Dan ketika membuat tinjauan tersebut, dia terserempak dengan seorang Muslimin Ansar. Muslimin Ansar ni orang Islam yang daripada Yathrib. Dia terserempak dengan orang tu dan dibunuhnya orang tersebut. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kumpulkan tentera untuk menyerang musyrikin Mekah ni, untuk menyerang tentera Abu Sufyan. Tapi sampai-sampai di tempat Abu Sufyan tu menginap, tengok-tengok mereka sudah lari dah. Jadi peperangan tu tak berlaku. Strategi perang Rasulullah SAW, Rasulullah meletakkan 50 orang pemanah handal di kalangan muslimin di atas bukit Uhud supaya musyrikin tidak ada peluang untuk menyerang muslimin daripada belakang. Sebab kalau mereka mahu menyerang muslimin daripada belakang, mereka perlu melintas di hadapan bukit Uhud. Tapi kalau mereka melintas di hadapan bukit Uhud tu, bila Rasulullah dah letak pemanah-pemanah Islam dekat atas bukit Uhud, mereka tak ada ruang langsung untuk pergi ke belakang tentera muslimin dan menyerang muslimin daripada belakang. Dan kepada pemanah-pemanah muslimin yang diletakkan di atas bukit Uhud tu, Rasulullah pesan, apa sahaja yang berlaku, tetap di tempat kamu. Jangan pergi ke mana-mana, tetap di tempat kamu. Misalnya kata kamu lihat kami diserang teruk oleh musyrikin, kena teruk macam mana pun, jangan turun ke bawah untuk bantu kami. Biarkan je, tetap di tempat kamu. Ataupun kamu tengok kami dah macam nak menang, kami sedang mengumpul harta rampasan ke apa, jangan turun ke bawah untuk turut bersama mengumpul harta rampasan perang. Apa-apa keadaan sekalipun, kena tetap di atas bukit Uhud itu sehingga Rasulullah bagi arahan untuk turun. Bila saf tentera muslimin semua telah disusun baik oleh Rasulullah SAW, Rasulullah pergi ke depan dan Rasulullah bagi motivasi kepada tentera muslimin. Di antaranya Rasulullah dia hunus, dia angkat pedang dia ke atas dan ditanya, siapakah di antara kalian, siapakah di antara kamu semua yang sanggup mengambil pedang ni dan menunaikan haknya yang sebenar. Siapa di antara kamu semua ni yang sanggup ambil pedang ni dan menunaikan hak dia yang sebenar. Lepas tu sahabat Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Umar bin Khattab semua dah bangun dah. Tapi ada seorang lagi sahabat ni, Abu Dujanah, dia pun bangun, dia tanya Rasulullah, apakah hak pedang tu? Rasulullah kata, hak dia ialah memukul ataupun menetak muka-muka orang Quraisy ni sampai muka dia tu pecah, sampai muka dia pecah ataupun lentuk macam tu. Kena tetak dengan pedang tu. Abu Dujanah pun kata, akulah orangnya yang akan buat demikian. So Rasulullah serahkan pedang tersebut kepada Abu Dujanah. Sebenarnya memang itu ya, Rasulullah dia pilih orang ni, dia dah kenal Abu Dujanah ni macam mana. Rasulullah tak beri pada orang lain, tapi diberi pada Abu Dujanah ni. Abu Dujanah ni memang terkenal seorang yang sangat berani. Di kalangan sahabat memang kenal dia seorang yang berani. Lepas dia dapat pedang Rasulullah tu, dia terus pakai serban warna merah. Sahabat tahu kalau dia pakai serban warna merah, waktu tu dia akan perang habis-habisan. Bila dia pakai, sebaik saja dia pakai serban warna merah tu, dia pun jalan dengan cara jalan yang macam belagak sikit.
Rasulullah nampak, Rasulullah kata sebenarnya jalan macam ni Allah tak suka. Jalan macam ni Allah tak suka, Allah benci. Tapi kecuali dalam situasi perang macam ni. Dalam perang tak apa, benda tu dibenarkan. Tapi di luar perang, jalan macam tu, jalan berlagak tu tak dibenarkan. Allah tak suka, Allah benci. So perang Uhud ni dia tak macam perang Badar. Kalau perang Badar dia dimulakan dengan satu lawan satu. 3 orang daripada musyrikin, 3 orang daripada muslimin lawan 3 orang tu dulu. Tapi perang Uhud ni dia tak mula macam tu. Dia mula macam mana? Dia masing-masing tentera musyrikin dengan muslimin dekat sedikit demi sedikit. Dekat sedikit demi sedikit. Tapi yang memulakan dia perang Uhud ni orang yang memegang panji musyrikin. Dia mulakan dulu macam mana? Dia pergi ke depan dan dia mencabar tentera Islam. Dia kata, siapa yang berani? Siapa yang berani? Tentera musyrikin ni orang yang pegang panji dia tu, dia daripada satu bani, Bani Abu Abdul Dar. Bani Abu Abdul Dar. Daripada keturunan dia tu orang-orang dia je, keluarga dia je yang diberi tugas, diberi tanggungjawab untuk membawa panji ataupun bendera musyrikin. So bila dia keluar tu, dia cabar orang Islam. Zubair bin Awam, dia sahut cabaran. Dia terus tekam dan dia bunuh orang tu. Tumpas, kalah. Dibunuh. Lepas tu waktu itulah perang mula. Semua perang mula dan kebanyakan peperangan ni ataupun serangan di antara musyrikin dengan muslim ni, dia bertumpu dekat orang yang bawa panji tu. Sebab diorang akan cuba jatuhkan bendera yang dibawa oleh masing-masing pihak. So lepas yang orang yang pertama bawa daripada musyrikin tu, dia bawa pedang, dia dikalahkan oleh Zubair bin Awam. Yang pihak kedua bawa pun sama juga. Datang Hamzah, datang tentera Islam yang lain, semua menewaskan orang yang bawa panji tu. Dan peperangan berlaku sangat hebat. Sedar-sedar je yang Abu Dujanah yang pegang pedang Rasulullah tu, dia dah sampai tembus ke barisan tentera musyrikin yang paling belakang. Dia dah sampai ke yang paling belakang, dah sampai ke tempat wanita-wanita musyrikin duduk. Dia dah sampai sekali tu dia nampak ada seseorang ni sedang macam merobek-robek baju ke ataupun mencakar-cakar orang yang dah mati. Orang yang dah mati tu orang Islam. Yang orang ni dia tak nampak siapa, tapi dia pergi dekat orang tu, dia nak tetak orang tu. Dia nak tetak, tengok tiba-tiba orang tu menjerit. Rupanya perempuan, Hindun, isteri Abu Sufyan. Dia pun tak jadi sebab nak menjaga maruah. Ni pedang tu pedang Rasulullah kan, takkan nak tetak perempuan. So dia pun tak jadi, dia batal. Sama juga sahabat-sahabat lain, Hamzah, semua dah menerobos tentera musyrikin sampai ke lapisan yang paling belakang. So waktu tu musyrikin dah menggelabar dah, semua dah kelang kabut, rasa macam mereka nak kalah. So mereka dah ada yang dah lari ke belakang, mundur lari ke belakang, tinggalkan barang-barang mereka, senjata mereka, perisai dan sebagainya. So waktu tu adalah tentera muslimin yang kutip barang-barang yang mereka tinggalkan tu. So orang-orang yang tentera muslimin yang pemanah duduk atas bukit Uhud tu, dia nampak ada yang nak turun. Daripada 50 orang yang Rasulullah tugaskan atas bukit Uhud tu, 40 orang turun. Daripada 50, 40 orang turun, tinggal 10 je yang masih bertahan. Dan yang 10 ni dia cuba ingatkan sahabat lain, jangan turun lagi. Rasulullah tak perintahkan kita turun lagi. Tapi yang 40 orang ni dia kata, perang dah habis lah kot. Sebab dia nampak tentera Islam dah mengutip harta rampasan. So diorang pun turun. Bila tinggal 10 orang je, Khalid bin Al-Walid daripada tentera musyrikin, dia perasan, dia nampak yang atas bukit Uhud tu dah berkurang. Orang yang berjaga atas bukit Uhud tu dah berkurang. So dia pun mulalah serang daripada belakang. Secara mengendap, secara senyap-senyap. Tentera yang 10 orang ke atas pun tak perasan pun. Tahu-tahu je dia dah sampai ke atas dan habis 10 orang tu semua dia bunuhnya. Bila 10 orang tu dia dah bunuh, dia pun turun balik ke bawah dan dia serang tentera Islam daripada belakang. Dia serang tentera Islam daripada belakang. Waktu tu memang kucak-kacir sangat, sampai diceritakan Iblis turut serta dalam perang tu. Dia menyeru, dipanggil orang Islam waktu tu dah kucak-kacir kan. Ada yang nak balik ke Madinah,
ada yang nak cari tempat menyorok. So tiba-tiba terdengar suara iblis ni, dia kata, wahai hamba Allah, tengok belakang kamu. Wahai hamba Allah, tengok belakang kamu, jaga-jaga belakang kamu. Tiba-tiba dengar cakap macam tu kan, dengar suara macam tu. So orang Islam yang tengah lari ni, sebab ingatkan ada tentera musyrikin kejar dia, diorang pun pusing balik belakang, diorang serang terus orang yang kat belakang diorang. Siapa-siapa yang ada belakang diorang tu, diorang serang balik. Rupa-rupanya ada di antara tu orang Islam. Antaranya ayah kepada sahabat Rasulullah, Huzaifah. Ayah dia antara yang mati terbunuh oleh orang Islam sendiri. Orang Islam terbunuh orang Islam sebab dah kucak-kacir kan. Tiba-tiba dengar suara macam tu, kata suruh berjaga-jaga tengok belakang. Dia ingatkan orang musyrikin tengah kejar dia, so dia bunuh je. Dan dia pula kebetulan tak kenal ayah Huzaifah ni. So Khalid bin Walid selepas dia bunuh yang 10 orang atas bukit Uhud tu, dia turun bawah, dia sampai dia ke tempat perkemahan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah dia kemah dia kat belakang kan, kat belakang tentera Islam. Dia dah sampai situ, beberapa orang di kalangan musyrikin yang ikut dia cuba menyerang Rasulullah. Dan Rasulullah waktu tu dia dilindungi oleh 9 orang tentera muslimin, 9 orang. 7 orang daripada Ansar, 2 daripada Muhajirin. Bila berlaku macam tu, Rasulullah pun berkata pada tentera yang melindungi Rasulullah tu, yang berkawal sekeliling Rasulullah tu, Rasulullah kata, siapa yang mahu syurga, Rasulullah kata, siapa yang mahu syurga dan tinggal bersama aku dalam syurga, sila sila serang ataupun serang balas balik tentera musyrikin sampai diorang ke belakang balik. So yang sahabat yang 9 orang bersemangat lah, masing-masing cuba serangkan, tapi masing-masing gugur, syahid sampai 7 orang Ansar ni syahid semuanya, mati semuanya. Tinggal 2 orang Muhajirin ni. 2 orang Muhajirin ni Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah. Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tinggal 2 orang ni cuba pertahankan Rasulullah. Dan waktu tu bila dah tinggal 2 orang je, maknanya susahlah nak pertahankan Rasulullah daripada terkena sebarang serangan. Apa yang dia boleh buat ialah diorang cuma boleh mempertahankan Rasulullah daripada dibunuh je. Tapi kena serang sikit-sikit tu, diorang dah tak boleh elak dah. Antaranya Utbah bin Abi Waqqas. Dia ni saudara ataupun adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia musyrikin. Dia musyrik. Dia ambil batu besar, dia baling kat Rasulullah. Terkena kepada kepala Rasulullah, kena kat kepala, luka. Kepala Rasulullah luka, gigi Rasulullah patah, bibir Rasulullah berdarah. Lepas tu datang pula apa nama dia, lupa dah nama dia, Syihab ke apa, musyrikin ni dia cuba tetak Rasulullah, tapi tak berjaya sebab Rasulullah pakai baju besi kan. Baju besi Rasulullah tu 2 lapis. Tak berjaya, tak berjaya. Dah tu datang lagi Abdullah bin Qaimah, tak silap, Abdullah bin Qaimah. Dia ni dia cuba tetak tengkuk Rasulullah kat sini kan. Tapi tak luka. Walaupun tak luka, tapi sebabkan dia hayun pedang tu terlalu kuat, Rasulullah merasa sakit dia tu sampai berbulan-bulan. Lepas daripada perang tu pun Rasul masih rasa sakit ni sebab dia hentak kuat sangat. Dia hentak. Lepas tu dia pusing, dia datang balik. Dia datang kali kedua, dia hentak. Tadi dia cuba hentak dekat tengkuk, tak tembus, tak luka. Sekarang dia tetak kat dahi Rasulullah pula. Dia tetak kat dahi Rasulullah. Sini kan baju besi tu ada sampai kepala ni kan. Sampai dia tutup sekali muka baju besi sampai kepala sini. Kena dekat yang baju besi tu. Sampai baju besi tu dia patah dan dia masuk ke dalam dahi Rasulullah. Dia terbenam masuk ke dalam dahi Rasulullah. Dahi Rasulullah pun luka teruk. Waktu tu Rasulullah Rasulullah panggil para sahabat semua. Wahai hamba-hamba Allah, mari ke sini. Aku ni Rasulullah, mari ke sini. Aku ni Rasulullah. Sahabat yang dengar tu pun sahabat yang asalnya bertempur di bahagian hadapan, sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni macam Umar, Abu Bakar semua tu, diorang ada kat depan. Diorang waktu tu dekat saf yang paling depan menghadap tentera musyrikin ni. Bila dengar tu diorang pun ke belakang. Patah balik. Tapi bila diorang patah balik, diorang tengok sahabat 2 orang yang pertahankan Rasulullah ni, Talha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dah cedera teruk dah. Datang sampai-sampai lepas tu
uh, yang luka Rasulullah pada dahi Rasulullah tu, seorang sahabat, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia cuba cabut keluar besi yang terbenam dalam dahi Rasulullah tu. Dia cuba cabut tapi tak berjaya. Dia nak cabut lembut-lembut tak boleh. Last sekali dia gigit dengan gigi dia sampai gigi dia pecah. Dia nak tarik besi tu, gigi dia pecah tapi dia berjaya tarik. Kemudian datang seorang sahabat lain pula, tak ingat nama dia. Sahabat ni dia sedut darah beku yang ada kat dalam ni. Dia sedut je. Rasulullah kata, ludah, buang balik darah tu kan. Tapi dia kata, tak mau, aku tak mau. Dia pun telan terus darah tu. Talha bin Ubaidillah yang berlawan habis-habisan mempertahankan Rasulullah SAW, dia cedera teruk sampai jari dia dicantas, putus habis jari dia. Lepas tu dia dalam keadaan sangat-sangat lemah sampai dia pingsan. Lepas tu sahabat-sahabat semua yang daripada barisan hadapan tu, daripada kaum Muhajirin, kebanyakannya Umar, Ali, Abu Bakar dan lain-lain, dan termasuk yang bawa panji Mus'ab bin Umair, dia sampai diorang sampai kat Rasulullah tu, diorang keliling Rasulullah. So yang musyrikin ni, dia nak menyerang Rasulullah kan, diorang serang dulu orang yang bawa panji ni, itu Mus'ab bin Umair. Dia serang dia, potong tangan kanan dia. Mus'ab pegang panji dengan tangan kiri dia, potong tangan kiri pula dia pegang dengan dengan dada dia, dengan leher dia. Akhirnya lepas tu diorang bunuh dia pun syahid. Dan lepas tu Rasulullah cuba membawa tentera muslimin ke lereng bukit, dan Rasulullah berjaya dalam keadaan yang kucak-kacir waktu tu. Rasulullah berjaya melepaskan diri. Orang yang membunuh Mus'ab bin Umair ni ialah Abdullah bin Al-Qa'imah. Abdullah bin Qa'imah ni dia bunuh, lepas dia bunuh Mus'ab tu, dia ingatkan Mus'ab tu Rasulullah. So lepas dia bunuh Mus'ab tu, dia pun berteriak, dia kata Rasulullah dah mati, Nabi Muhammad dah mati. So, tentera Islam yang tidak berada berdekatan dengan Rasulullah tu diingatkan memang betul lah Rasulullah dah mati. Diorang pun putus lemah semangat. Ada yang dah letak senjata pun semua, lemah semangat. Tapi seorang sahabat ni, Anas bin Nadir, tak silap, Anas bin Nadir, dia kata kalau Rasulullah dah wafat, apa gunanya kita terus hidup? Kalau Rasulullah dah wafat, apa gunanya kita terus hidup? Kita kena berjuang sampai kita syahid macam Rasulullah juga. Macam tu. So kata-kata dia dan kata-kata sahabat lain juga, antaranya mengembalikanlah semangat tentera muslimin untuk angkat balik senjata dan cuba mempertahankan sakit-baki tentera muslimin lain yang ada dan mempertahankan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah berjaya melepaskan diri dan bawa tentera muslimin ke lereng bukit. Sampai kat situ akhirnya perang pun semakin surut. Abu Sufyan dia nakkan kepastian adakah Rasulullah masih hidup, adakah sahabat-sahabat yang besar macam Umar semua tu masih hidup. Dia tanya, masih hidup ke orang ni? Tentera muslimin senyap je. Last sekali Umar tak tahan sangat sebab dia tanya macam tu kerap-kerap. Umar pun kata, nama-nama yang kau sebut tadi tu semua hidup lagi. Sebab nama yang Abu Sufyan sebut tu semua orang-orang kuat, orang-orang kanan Rasulullah yang boleh menyebarkan dakwah ni pergi lebih jauh. Sebab tu diorang ni orang yang terpercaya, yang aktif berdakwah, yang sangat berpengaruh.
ada satu peristiwa yang masyhur yang berlaku semasa perang Uhud ini, iaitu kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Rasulullah yang diberi gelaran Asadullah, singa Allah. Dia telah syahid dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Wahsy ni dia telah ditawarkan kemerdekaan oleh Hindun binti Utbah. Dia ditawarkan kemerdekaan jika berjaya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Mengapa Hindun ini mahu sangat membunuh Hamzah? Sebab ketika perang Badar, Utbah bin Rabi'ah, iaitu ayah Hindun ini, telah mati dibunuh oleh Hamzah. Masa perang Badar tu, sebelum bermulanya perang, telah berlaku dulu 3 lawan 3. 3 orang daripada pihak musyrikin lawan 3 orang daripada pihak muslimin. Utbah bin Rabi'ah ni lawan dengan Abu Ubaidah. Tapi dua-dua sama kuat, dua-dua tercedera. Akhirnya Hamzah telah bantu Abu Ubaidah dengan akhirnya berjaya membunuh Utbah bin Rabi'ah, iaitu ayah Hindun. Sebab itu Hindun terlalu sakit hati sangat dengan Hamzah, lalu mengupah ataupun menawarkan Wahsy kemerdekaan jika berjaya membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy ni dia hamba. So hamba memanglah dia kalau ditawarkan kemerdekaan tu memang dia nak sangat. Bila masa dia bunuh Hamzah ni, ketika Hamzah telah berjaya menerobos ke dalam tentera musyrikin, sampai Hamzah ni berjaya sampai ke barisan tentera musyrikin yang paling belakang. Bila dia sampai bahagian yang paling belakang sekali, waktu tu Wahsy mengendap dia, mengintai dia. Akhirnya dia jumpa satu peluang. Waktu tu Hamzah tengah berlawan dengan seorang musyrikin yang lain. Selesai je Hamzah bunuh musyrikin tu, waktu tu dia tak perasan Wahsy sedang menyorok. Wahsy baling dengan tombak, tepat kena kat dada dia. Hamzah pun syahid di situ. Tetapi kisah ni ada juga pendapat lain yang mengatakan kisah ini palsu, dia rekaan. Wallahu alam, sebab nak kaji ni payah sikit, dia berkait dengan banyak perkara. Pertamanya, siapa yang menyampaikan cerita ni, sama ada orang itu layak, kuat ingatan, adil ataupun tidak. Kemudian tengok pula dari segi kesesuaian dengan peribadi Hindun ni, orangnya macam mana. Kalau ikutkan Hindun ni, anak dia sendiri Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ni antara khalifah Islam. Dia khalifah dalam Bani Umayyah. Anak dia pernah berkata, ibuku ni Hindun binti Utbah ni, masa dia jahil, dia seorang yang sangat berbahaya. Tapi bila setelah dia memeluk Islam, dia seorang yang sangat baik. So apa pun yang penting, disebabkan Hindun ni akhirnya memeluk Islam juga pada peristiwa Fathul Mekah. Jadi kisah seperti ini, iaitu Hindun bunuh Hamzah, dan kemudian dikisahkan juga Hindun lepas tu membedah dada Hamzah dan cuba makan jantung dia. Tapi dia tak makan pun, dia luahkan balik, dia ludah balik. Sebabkan Hindun tu telah memeluk Islam, orang yang memeluk Islam ni Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang lalu kan. Jadi cerita tu tak perlu kalau tak betul pun tak ada masalah. Kalau betul pun tak ada masalah, tak betul pun tak ada masalah. Sebab itu yang berlaku tu masa zaman di jahiliah. Okey, wallahu a'lam. Suatu iktibar penting yang kita perlu renung dalam peristiwa perang Uhud ini ialah keberanian luar biasa yang dipamerkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, sehingga sanggup berganai nyawa untuk menyelamatkan baginda SAW. Terutamanya di saat yang paling genting, di saat yang paling cemas, yang mana tentera musyrikin, terutamanya pimpinan Khalid al-Walid, tentera berkuda Khalid al-Walid yang telah berjaya sampai kepada Rasulullah SAW. Waktu tu yang tinggal dengan Rasulullah hanya beberapa orang saja. Ramai yang telah mati syahid, dan mereka yang sakit baki yang tinggal ni, mereka telah membiarkan tubuh mereka sendiri ditikam oleh pihak musuh. Mereka tak sanggup mereka menyentuh Rasulullah. Keberanian ni sebenarnya bukan datang daripada diri mereka sendiri, tapi sebenarnya keberanian yang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala.
kurniaan Allah SWT, anugerah di atas iman mereka yang tebal itu, yang mana semasa sebelum berlaku perang sebelum ni, bila Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin yang telah menarik diri daripada menyertai perang Uhud, dia telah bawa bersama dengan dia lebih kurang 300 orang. Waktu dia nak tarik diri tu, ada juga beberapa pihak daripada tentera muslimin nak ikut beliau. Ada beberapa pihak nak ikut beliau, tapi lepas tu Allah menegurkan hati mereka. Allah tanamkan keberanian dalam hati mereka untuk tetap bersama dengan tentera muslimin menghadapi perang Uhud ini. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 122, Allah berfirman yang maksudnya, dan ingatlah ketika dua golongan di antara kamu hendak berundur dan Allah jua yang menjadi wali memelihara mereka, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman menyerahkan diri. Ayat ini menjadi bukti bahawa Allah telah menanamkan kembali rasa berani itu, rasa sanggup berkorban untuk Islam itu ke dalam hati-hati umat Islam ini, supaya dia akhirnya tak jadi ikut tentera munafikin. Dalam peristiwa perang Uhud ini juga kita dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat tenang, di waktu yang sangat cemas, di waktu yang sangat genting dan cemas itu, tapi Rasulullah masih dalam keadaan tenang. Sebelum tentera muslimin yang berada di saf hadapan tu, tentera muslimin yang terdiri daripada kaum Muhajirin, Umar, Ali, Abu Bakar dan lain-lain, sebelum diorang kembali ke belakang semula bersama Rasulullah, waktu tu tinggal hanya 2 orang saja sahabat yang melindungi Rasulullah. Tapi walaupun dalam keadaan begitu pun, Rasulullah masih dalam keadaan tenang. Dan kita juga dapat melihat dalam peristiwa ini bagaimana Huzaifah yang ayah dia telah dibunuh secara tidak sengaja oleh tentera muslimin. Dia punya sikap pemaaf dia sangat luar biasa, sebab dia lepas tu tak menuntut bela pun. Dia tidak berdendam pun dengan orang Islam yang telah membunuh ayah dia. Kemudian kita dapat melihat juga bagaimana semangat para sahabat ni bila telah sampai berita palsu yang mengatakan Rasulullah telah mati. Macam contoh yang saya sebutkan sebelum ni, Anas bin Nadir, yang mana dia telah berkata, kalau Rasulullah telah wafat, apa gunanya kita masih hidup? Sepatutnya kita kena syahid juga macam Rasulullah. Lepas tu bila dia nak kembali ke dalam perang tu, seorang sahabat lain nampak dia, kalau tak silap Sa'ad bin Mu'az, kalau tak silap nampak dia tanya, nak ke mana ni Anas? Anas menjawab, aku dah tercium bau syurga. Ini satu contoh juga keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat. Semangat mereka yang berkobar-kobar untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah SAW. Bukan dia seorang saja yang cakap macam tu, ada banyak sahabat lain yang cakap macam tu. Ada seorang lagi sahabat ni, dia kata, kalau Rasulullah dah mati sekalipun, Allah takkan mati. Allah belum mati dan Allah takkan mati. So apa gunanya kita menyerahkanlah sekarang. Jangan putus asa dengan Allah. Lepas tu satu lagi dalam peristiwa ni, saya lupa nak sebut sebelum ni, masa Rasulullah telah berjaya lari ke lereng bukit, seorang musyrikin nama dia Ubay bin Khalaf, dia mencari Rasulullah, nak bunuh Rasulullah. Dia tanya, mana Muhammad. Lepas tu ada seorang sahabat ni nak bunuh Ubay bin Khalaf ni, tapi Rasulullah tahan dia. Rasulullah ambil tombak dia, Rasulullah tikam Ubay bin Khalaf ni tepat kena pada leher dia. Sebenarnya luka tu tak parah pun, tak teruk. Dia punya kawan-kawan dia, tentera musyrikin yang lain, bila tengok luka dia tu kata, luka sikit sangat kan. Dia dah menjerit dah, habislah aku, Muhammad telah bunuh aku. Dia cakap macam tu sebab dia sebelum ni Rasulullah pernah kata kat dia yang Rasulullah sendiri yang akan bunuh dia. So dia kata, kalau yang Ubay bin Khalaf ni kata, kalau Rasulullah ludah saja kat muka aku pun aku akan mati juga. Sebab yang bercakap ni seorang Nabi. Dia tahu Nabi tu Nabi. Cuma dia tak nak beriman je dengan Nabi kan. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi, tapi dia percaya Nabi tu Nabi. Cakap dia tu bahaya. Cakap dia tu macam satu doa lah. So walaupun luka dia tu kecil, tapi memang tak lama lepas tu dia mati juga.
Ubay bin Khalaf ni. Dia merupakan satu-satunya orang musyrikin, satu-satunya orang yang telah dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam peperangan. Hanya dia seorang yang Rasulullah bunuh. Kematian ataupun syahid di kalangan tentera Islam ada selama lebih kurang 70 orang, dan di kalangan musyrikin yang mati lebih kurang 23, ataupun ada setengah riwayat kata lebih daripada tu, 30 lebih, 37 macam tu. Sekian saja video pembelajaran untuk tajuk ini. Mudah-mudahan dapat ilmu baru, dapat diambil pengajaran dan dapat diambil iktibar. Jika tidak faham, boleh tonton semula video ini. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang terkurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.